Assalamualaikum. Seperti yang kita semua sedia maklum, bermula pada hari ini 18 Mac sehingga 31 Mac 2020, kita semua telah diarahkan untuk menjalani perintah kawalan pergerakan. Kita sepatutnya menghadkan pergerakan kita dan seelok-eloknya kita cuma duduk dalam rumah sahaja. So, apa yang kita kena buat selama 2 minggu ini adalah yang pertama, kita seharusnya memeriksa kesihatan anak-anak kita. So, kalau kita nampak anak-anak kita yang ada potensi dengan penularan wabak ini, seperti kalau kita tengok ada anak-anak kita yang demam ke, batuk-batuk ke, oleh itu kita hendaklah segera membawa anak-anak kita ke klinik-klinik berhampiran dan jangan lupa periksa kesihatan diri kita juga. Okey. Kemudian kalau semuanya dah sihat, dah selamat, elok, okey, kita panggil anak-anak kita berkumpul ramai-ramai anak-anak kita dan kita terangkan kepada mereka kenapa sekolah tutup. Kenapa semua orang kena duduk rumah selama 2 minggu. Kita terangkan satu persatu sampai diorang faham kenapa. Sebab kadang-kadang anak-anak kita ni kalau dengar cuti nak balik kampung, cuti nak keluar makan, cuti nak pergi jalan-jalan. Ini bukan masanya. Terangkan kepada anak-anak kita, ini bukan masanya untuk kita bersukaria. Ini bukan masanya untuk kita bercuti, berpesta. Bukan. Ini masa untuk kita duduk dalam rumah, diam-diam, duduk dalam rumah. Tapi bukan duduk diam-diam lah, bolehlah buat kerja kat dalam rumah tu. Bila anak-anak semua dah faham, kita pergi dapur, periksa stok makanan kita cukup ke tak, stok makanan dalam peti sejuk, dalam almari, dalam kabinet tu cukup ke tak makanan untuk 2 minggu ni. Selain makanan, kita periksa juga keperluan harian kita seperti sabun ubat gigi, sabun pencuci pinggan, lagi barang-barang keperluan harian kita cukup ke tidak. Lepas tu pastikan semua barangan keperluan kita termasuk makanan mencukupi untuk kegunaan seharian kita. Kalau tak cukup, boleh keluar pergi beli barang-barang keperluan di kedai-kedai berhampiran. Tapi pastikan dalam satu rumah tu kita wakilkan seorang saja untuk keluar membeli belah untuk mencukupkan keperluan dalam rumah kita. Dan jangan lupa kita buat senarai barang yang nak beli, sebab bila dah bawa senarai ni lebih mudah lah untuk kita nak beli barang, pergi kedai, senarai dah ada, lebih mudah, lebih cepat, lebih pantas. Pergi ambil barang, letak kat kaunter, pak, bayar balik. Okey. Kemudian jangan lupa untuk periksa stok ubat-ubatan. Pastikan stok ubat-ubatan pun mencukupi. Ini untuk backup lah kalau tiba-tiba ada anak demam ke. So kita kena pastikan stok ubat-ubatan pun mencukupi juga. Ini contoh stok ubat-ubatan yang kita perlu ada dalam rumah. Ini untuk cirit-birit. Ini kalau demam-demam semua. Ini contoh lah, boleh beli banyak lagi stok ubat-ubatan kita. Ini contoh stok ubat-ubatan yang perlu ada dalam rumah. Banyak lagi lah, macam minyak angin, minyak panas, semua pun boleh juga. Lepas tu sabun. Ini sabun. Sabun sangat penting sekarang. Kita disarankan untuk membasuh dan sabun tangan sekerap mungkin. Macam keluar toilet, sabun tangan. Lepas makan, sabun tangan. Basuh tangan, bersihkan tangan. So, sabun sangat penting sekarang. Okey. So, pastikan sabun ada dekat rumah. Nak bagi anak-anak seorang sebotol sabun pun tak apa. Kita ajar diorang sabun. Tapi janganlah main sabun sampai habis sebotol ni. Nanti dah penuh rumah sabun, anak-anak main picit dah. Satu hal nak kena kemas rumah pula kan. Bukan. Okey. Dan yang paling penting, ingat.
Ingat, ini bukan musim perayaan. Bukan musim perayaan. Ini bukan musim kita suka-suka nak balik kampung. Okey, dapat cuti 2 minggu hore, kemas barang balik kampung. Ini bukan masanya. Ini bukan untuk kita. Ini bukan masa untuk kita nak sonok-sonok balik kampung, nak berkumpul saudara mara. Bukan. Ini masa untuk kita mengasingkan diri kita daripada orang lain. Faham tak? Masa untuk kita mengasingkan diri kita daripada orang lain. So, hadkan pergerakan, hadkan pergaulan dan hadkan jumlah pertemuan. So kalau dalam rumah tu ada 5 orang tu lah duduk dalam rumah. Jangan, oh rumah ni 5 orang, pergi balik kampung jumpa adik-beradik dah jadi 10 orang. Dah bertambah pergaulan. Nanti raya balik lah. Sekarang duduklah rumah dulu. Elakkanlah untuk kita berkumpul beramai-ramai tu, elakkanlah seboleh-bolehnya. Kalau nak keluar beli barang pun beli barang terus balik sekejap je. So kalau nak balik kampung berkumpul ramai-ramai, kita tak tahu siapa yang ada wabak, siapa yang berpotensi. So kita balik nak berkumpul ramai-ramai, ingat nak seronok, nak happy. Ini bukan masa untuk kita berseronok-seronok. Tolong. Ini bukan masa untuk kita berseronok-ronok. Ini masa untuk kita duduk rumah dan hadkan pergaulan kita. So bila dah duduk rumah ni dengan anak-anak, yang anak-anak duduk dengan parents, yang suami dengan isteri dengan suami. So gunakanlah peluang percutian selama 2 minggu di rumah masing-masing ni. Gunakanlah peluang ini sebaik mungkin. Seperti inilah masanya untuk kita yang hari-hari keluar pagi, balik malam, pergi kerja. Balik malam, keluar pagi, pergi kerja lagi. So, kita yang kurang masa untuk pandang muka anak-anak, kurang masa untuk pandang muka pasangan kita. Pagi-pagi, hai-hai, bye-bye dekat tepi pagar, lepas tu pergi kerja. Nanti malam baru balik. Balik dah penat, makan, tidur. So, inilah masanya untuk kita nak tengok muka pasangan kita. Inilah masa untuk kita tengok muka anak-anak kita. Inilah masanya yang terbaik untuk kita mendengar luahan anak-anak kita. Kita tak tahu apa masalah anak-anak kita selama ni. Ada masalah dekat sekolah ke? Ada masalah dengan cikgu-cikgu ke? Ada masalah dengan kawan-kawan ke? Atau ada masalah dengan pelajaran ke? So kita dengar, kita dekati anak-anak kita. Semua dah duduk rumah kan? Dekati anak-anak kita, dengar luahan mereka. Apa masalah yang mereka pendam selama ni? Kadang-kadang anak kecil ni dia, kalau dia jarang jumpa kita, dia pun kadang-kadang susah nak luahkan isi hati dia. So, dekati anak-anak kita, ajak dia orang main dan dengar luahan mereka. Apa yang dia orang nak cakap, apa yang dia orang pendam sama ni. So, inilah masanya untuk kita mengeratkan hubungan dengan anak-anak kita. Dengar luahan mereka dan cuba cari jalan penyelesaian. Lepas tu, anak-anak kita pun, kalau kita ada lebih dari seorang anak kan, anak-anak kita yang 2 orang, 3 orang, 4 orang tu, inilah masa untuk, inilah peluang dan ruangnya untuk diorang bersama-sama, main sama-sama, merapatkan lagi hubungan adik-beradik. Anak-anak kita tu merapatkan lagi hubungan diorang adik-beradik. So, kita pun mak bapak pun boleh mengeratkan lagi hubungan kita dengan anak-anak kita. Gunakanlah peluang percutian di rumah masing-masing ni dengan sebaik-baiknya. Banyak aktiviti kita boleh buat. Ajak anak-anak memasak, kemas rumah, kemas bilik masing-masing dan terapkan nilai kebersihan kepada anak-anak kita. Dan ingat, duduk rumah. Ini bukan musim perayaan. So, duduk rumah, bercuti di rumah masing-masing. Okay, bye-bye.